warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Solihah binti Yahya Zikri. Saya Nurlina Atila binti Nur Haslan memegang nombor matrik 2020489-432 akan membentangkan impak dan solusi bagi aspek sosioekonomi. Apa yang dimaksudkan dengan sosioekonomi? Sosioekonomi adalah sains sosial yang mengkaji bagaimana aktiviti ekonomi mempengaruhi dan dibentuk oleh proses sosial. Secara umumnya, ia menganalisis bagaimana masyarakat moden maju, terbantut atau mundur kerana ekonomi tempatan, serantau mereka atau ekonomi global. Persoalannya, adakah masyarakat Malaysia bersedia menghadapi perubahan norma baru, terutamanya dalam aspek sosioekonomi ini? Sekarang, saya akan membincangkan tentang impak atau cabaran sosioekonomi sewaktu PKP. Pertama, aktiviti e-dagang meningkat sepanjang pandemik di Malaysia. Menurut Harian Metro, transaksi e-dagang telah melonjak 1000% pada Ogos 2020. Lebih 32 juta masyarakat terjejas akibat virus ini dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan telah mewujudkan norma baru termasuk dalam sektor peruncitan dan platform e-dagang terkemuka iaitu Shopee telah mendapat tabiat baru e-dagang dalam kehidupan seharian mereka. Menurut kajian Viz.ai, sekurang-kurangnya 60% responden di Malaysia aktif membeli secara online sejak pelaksanaan PKP berbanding sebelumnya. Selain daripada peningkatan pembelian secara atas talian, terdapat ramai peniaga tempatan mula bergiat aktif dalam penjualan yang melibatkan platform digital seperti Facebook, Instagram dan Shopee. Meskipun PKP ini telah menyebabkan beberapa aktiviti lumpuh, ramai usahawan baru melihat keadaan ini sebagai satu peluang untuk memulakan bisnes dan meneroka strategi baru. Berdasarkan laporan berita dalam Tempoh sebulan lepas, PKP dikuatkuasakan pada tahun 2020, aktiviti perniagaan dalam talian telah meningkat sehingga 28.9%. Selain perusahaan dan perniagaan sedia ada yang beralih kepada pemasaran produk secara digital, peluang ini turut sama direbut oleh banyak usahawan baru bagi meneruskan kelangsungan hidup. Kita beralih pula ke impak yang kedua, iaitu ekonomi orang asli turut sama terjejas akibat PKP. Wabak COVID-19 bukan sahaja meninggalkan kesan ekonomi kepada masyarakat di bandar, malah ia juga meninggalkan kesan kepada masyarakat orang asli sendiri. Perkara ini bukan sahaja dialami oleh masyarakat orang asli di kawasan maju, malah di kawasan kurang maju juga mengalami impak yang sama. Dari segi peratusan, kesan impak agak ketara di kawasan maju. Ini barangkali di kawasan kurang maju, masyarakat orang asli masih berupaya melaksanakan pertanian sara diri untuk menampung kehidupan seharian mereka. Kesan daripada kesukaran COVID-19 akibat tidak dapat memasarkan hasil ladang dan segolongan pula diberhentikan kerja menyebabkan masyarakat orang asli berusaha untuk mempelbagaikan sumber pendapatan lain. Jadi, apakah solusi yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini? Seperti yang kita semua sedia maklum, kedudukan orang asli di Malaysia kebanyakannya di kawasan hutan dan mempunyai infrastruktur yang berbeza dan agak mundur berbanding penduduk lain di Malaysia. Bagi membela dan meringankan beban mereka ketika pandemik COVID-19 ini, pihak kerajaan perlulah menyediakan bantuan secara menyeluruh dari segi pendidikan, kewangan, bantuan makanan dan tempat tinggal yang selesa kerana di era pandemik ini, mereka akan lebih terkesan akibat sukar mencari sumber pendapatan yang berpunca daripada hasil tanaman mereka sendiri. Pergerakan mereka juga terkawal dan tidak dapat keluar menjual hasil tanaman di pekan terdekat kerana kebanyakan penduduk akan berada di rumah sahaja, terutamanya apabila kerajaan mengarahkan pelaksanaan PKP di kawasan berhampiran mereka. Seterusnya, pihak kerajaan perlulah menyediakan fasiliti kesihatan yang lengkap kerana penempatan mereka ini bukanlah berhampiran dengan hospital atau klinik, malah akan makan masa berjam-jam untuk ke fasiliti kesihatan berhampiran. Dengan mewujudkan satu kawasan komuniti bagi memudahkan mereka berkumpul di satu tempat dapat memudahkan tugas pegawai kesihatan mereka sendiri. Selain itu, mana-mana organisasi NGO boleh juga mengadakan misi bantuan makanan kepada orang asli yang terjejas ini secara berkala. Dengan mengadakan misi sebegini, mereka akan kurang terdedah dengan makanan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka. Sebagai contoh, sisa makanan yang telah dimakan beberapa hari lepas akibat sumber makanan yang terhad. Orang asli terkenal dengan gaya hidup yang jauh lebih baik dari segi pengurusan diri dan komuniti mereka sangat lebih dikarik dan lebih bertolak ansur. Seterusnya, bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat di Malaysia berkaitan dengan perniagaan secara atas talian dan disebabkan pandemik ini memberi impak yang besar dalam dunia perniagaan khususnya e-dagang, pihak kerajaan boleh mengadakan satu webinar atau kursus secara online dalam menguasai pasaran ekonomi di platform digital. E-dagang ini sendiri memberi impak positif terhadap ekonomi Malaysia ketika PKP dan usaha ini boleh diteruskan dan dikembangkan lagi dengan cara memberi pendekatan kepada masyarakat di Malaysia, terutamanya individu atau kumpulan yang masih kurang pengetahuan dalam dunia perniagaan. Menceburi bidang e-dagang bukan sahaja untuk golongan yang sudah bekerja, malah boleh saja membuka peluang ini kepada pelajar di peringkat universiti. Selain daripada membuka ruang perniagaan secara fizikal, pihak universiti juga boleh merancang satu portal laman sesawang khas yang membolehkan pelajar mengiklankan produk jualan mereka dan di situ, engagement mereka dengan pelajar lain serta kaki tangan universiti lebih besar dan membuka lebih luas ruang perniagaan mereka. Jadi, itu sahaja hujah saya berkenaan aspek sosioekonomi. Kita teruskan dengan isi kedua iaitu aspek pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zulfiana Mediation, nombor pelajar 2020476634. Saya ingin meneruskan perbincangan ini dari aspek pendidikan pula. Akibat pelaksanaan PKP ini telah memberi impak yang mendalam kepada guru-guru, pelajar, ibu bapa dan sebagainya dalam mengikuti pembelajaran secara norma baru yang telah diperkenalkan bagi mematuhi Standard Operating Procedure SOP. Terdapat beberapa cabaran yang perlu kita tepuhi setelah adanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Yang pertama, institusi pendidikan terpaksa menjalankan pengajaran dan pembelajaran di atas talian dari rumah. Yang kedua, perombakan kaedah penilaian terhadap pelajar. Disebabkan penutupan sekolah dan institusi pendidikan tinggi, kaedah penilaian terpaksa diganti dengan dijalankan secara atas talian sahaja. Dan cabaran yang ketiga adalah keberkesanan pembelajaran. Hal ini kerana pembelajaran atas talian berkemungkinan adalah kurang berkesan dan tidak bermotivasi berbanding dengan pembelajaran secara bersemuka. Jadi, bagaimana solusi ataupun cara untuk mengatasi cabaran tersebut? Dengan cara sokongan daripada pelajar, guru-guru dan ibu bapa. Setiap pelajar perlulah mempunyai sikap disiplin dan bertanggungjawab yang tinggi dalam menghadapi pembelajaran dalam atas talian. Bagaimana? Dengan cara para pelajar perlulah memberikan komitmen yang kuat dan bersikap tidak sambil lewa dalam memastikan sesi pembelajaran dapat dijalankan seperti yang telah dirancang. Sebagai contoh, para pelajar mengikuti atau menghadirkan diri ke kelas apabila terdapat sesi Google Meet sedang berlangsung oleh guru. Dan yang kedua, sokongan daripada guru atau pensyarah. Mereka perlu menyediakan bahan pembelajaran yang menarik dan sesuai, sama ada dalam bentuk video, animasi dan sebagainya. Ataupun kandungan pembelajaran yang banyak juga boleh bercakap kecil bagi memudahkan pelajar memproses maklumat dan mengurangkan masa pembelajaran mereka. Seterusnya, guru juga boleh menjalankan aktiviti permainan dalam talian seperti Kahoot, kuisis kerana hal ini dapat meningkatkan tumpuan pelajar dan motivasi para pelajar untuk belajar. Dan yang terakhir, sokongan daripada ibu bapa turut penting dalam menyokong pembelajaran anak dengan menyediakan kemudahan asas untuk mereka belajar di rumah seperti talian internet, komputer atau telefon pintar, ruang pembelajaran selesa dan sebagainya. Di samping kemudahan fizikal, ibu bapa juga perlu bersedia memainkan peranan sebagai fasilitator serta memberi galakan dan motivasi kepada anak-anak mereka. Kesimpulannya, sokongan daripada pelajar, guru-guru dan ibu bapa sangatlah penting dalam menjayakan pembelajaran di atas talian. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembintangan ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Fatin Syafiqah binti Khairuddin dengan nombor pelajar 2020489632. Dalam pembintangan ini, saya akan kupaskan dua solusi kepada cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh rakyat Malaysia semasa tempoh PKP dalam aspek pendidikan. Seperti yang kita semua sedia maklum, individu yang terlibat dengan sektor pendidikan iaitu para pelajar maupun para pendidik merupakan antara golongan yang terjejas teruk akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP, di mana sesi pembelajaran yang dahulunya memerlukan golongan tersebut untuk ke sekolah dan institut masing-masing terpaksa dibatalkan serta-merta untuk tempoh masa yang agak lama. Hal ini mengakibatkan golongan ini terpaksa mengambil inisiatif baharu, terutama pihak pendidik, untuk membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP dijalankan supaya bahan dan ilmu dapat disampaikan kepada pelajar sekaligus mengelakkan sektor pendidikan daripada jauh ketinggalan di masa. Oleh itu, antara pendekatan yang diambil oleh pihak terbabit adalah menerusi teknologi komunikasi dan maklumat ICT. Tidak dapat dinafikan lagi keboleh berkesanan teknologi komunikasi dan maklumat dalam membantu memudahkan urusan harian masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan. Malah, teknologi komunikasi dan maklumat ICT ini sedang pesat diaplikasikan di negara-negara maju kerana ianya dipercayai merupakan revolusi ke arah dunia yang lebih maju dan membangun. Walaupun begitu, bagi negara dunia ketiga seperti Malaysia, teknologi komunikasi dan maklumat masih belum diguna pakai di serata negara, termasuk sektor pendidikan, terutama di kawasan pedalaman. Hal ini disebabkan oleh kekangan seperti kurang pendedahan tentang teknologi komunikasi dan maklumat ICT. Namun begitu, disebabkan oleh pengenalan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memaksa aktiviti pendidikan dijalankan secara atas talian dan tidak dibenarkan secara bersemuka, golongan yang terlibat seperti para pelajar dan pendidik perlu mengambil langkah untuk mengadaptasi dengan suasana pembelajaran norma baru.
Antara langkah yang diambil untuk mempercepatkan proses pengadaptasian, pihak terbabit boleh menghadiri kursus atau bengkel yang dianjurkan oleh pihak tertentu tentang teknologi, komunikasi dan maklumat ICT. Contohnya, guru dan pensyarah menghadiri kursus untuk memperbaiki kemahiran teknologi, komunikasi dan maklumat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pendidik dalam penghasilan pengajaran digital, kaedah pembelajaran yang sesuai dan cara mengendalikan pengajaran secara atas talian menggunakan platform yang sesuai. Dengan menghadiri bengkel atau kursus tersebut, para pendidik lebih berkemahiran dalam penggunaan teknologi, sekaligus dapat memudahkan urusan penyampaian ilmu kepada para pelajar. Sebagai contoh, pendidik mampu menghasilkan infografik yang menarik dengan gaya yang pelbagai dan hal tersebut dapat menarik minat pelajar untuk kekal fokus di dalam kelas. Seterusnya, bagi situasi pelajar pula, dengan menyertai kursus yang dianjurkan oleh pihak tertentu, pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam penggunaan teknologi, komunikasi dan maklumat ICT, sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan norma baru semasa tempoh PKP. Selain itu, kemahiran yang dipelajari juga mampu memberi kebaikan kepada pelajar untuk kegunaan di masa hadapan. Sebagai contoh, apabila mereka menceburi bidang pekerjaan nanti. Selain itu, untuk meningkatkan kemahiran teknologi, komunikasi dan maklumat ICT, para pelajar dan pendidik juga boleh meneroka sendiri melalui web e-pembelajaran. Proses ini lebih rumit, tetapi ilmu dan kemahiran yang bakal diperolehi adalah tanpa had. Penerokaan ini juga tidak merugikan kerana tiada kos yang perlu dikeluarkan. Seterusnya, untuk meningkatkan kemahiran teknologi dan komunikasi, para pelajar dan pendidik juga boleh merujuk rakan-rakan yang lebih arif dalam soal ini. Contohnya, pendidik boleh meminta pertolongan daripada rakan-rakan pendidik untuk mewujudkan platform Google Meet bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, beralih kepada solusi kepada cabaran yang kedua, iaitu cabaran pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sepanjang tempoh PKP, dapat kita lihat pelbagai aduan yang dikemukakan dari pihak pelajar berkenaan tekanan yang mereka hadapi semasa tempoh pengajian dari rumah. Pelbagai faktor membawa kepada tekanan yang mereka alami. Sebagai contoh, kekurangan akses internet menyebabkan kerja tidak dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, faktor orang sekeliling yang tidak faham akan tanggungjawab pelajar juga menyumbang kepada tekanan yang mereka hadapi. Selain itu, bebanan tanggungjawab di rumah dan tempat kerja yang perlu dihadapi oleh para pendidik pada satu masa juga boleh mengakibatkan tekanan. Oleh itu, pentingnya pihak tertentu seperti unit bimbingan dan kaunseling untuk memberikan sokongan kepada golongan yang terlibat bagi menghadapi cabaran semasa tempoh pembelajaran atas talian. Sekiranya tekanan yang dihadapi tidak terkawal, ia boleh mengakibatkan pelajar hilang minat untuk meneruskan sesi pengajian di rumah. Hal tersebut merumitkan lagi keadaan dan akan melibatkan banyak pihak. Misalnya, unit kaunseling boleh memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling menggunakan sistem atas talian atau sentiasa berhubung dengan pelajar yang mempunyai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nonaja binti Azmi akan membentangkan isi seterusnya yang berkaitan dengan isu media sosial dan teknologi. Seperti kita tahu, sepanjang tempoh PKP yang dijalankan, terdapat pelbagai jenis jenayah cyber yang telah berlaku di negara kita. Antaranya ialah buli cyber, penipuan cyber dan juga penyebaran berita palsu. Oleh itu, beberapa analisa yang telah dibuat dan juga beberapa solusi yang telah dikenal pasti. Antaranya ialah peranan pihak-pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Menurut satu artikel yang ditulis oleh Dr. Farah Fazina Muhammad, beliau mengatakan bahawa SKMM dan juga PDRM boleh mengambil tindakan tegas kepada individu yang menyebarkan berita palsu dengan cara mengenal pasti laman sesawang dan juga akaun media sosial mereka yang digunakan untuk menyebarkan berita palsu. Selain itu, si pelaku boleh dikenakan denda atau hukuman penjara atau kedua-duanya sekali. SKMM telah menubuhkan satu laman web khusus iaitu sebenarnya.my sebagai pusat sehenti orang ramai untuk menerima maklumat yang tidak ditentusahkan yang diterima oleh mereka di dalam media sosial. Tanggungjawab yang digalas oleh setiap individu juga penting dalam melaporkan berita palsu yang diterima oleh mereka kepada SKMM. Manakala bagi membantras isu buli cyber dan juga penipuan cyber, pihak media massa boleh mengadakan kempen kesedaran melalui iklan di media cetak dan juga media digital dengan cara meluas bagi mencapai seluruh ahli masyarakat, terutamanya mereka yang mempunyai pengetahuan cetek tentang penggunaan teknologi pada hari ini. Pihak masyarakat juga perlu
bersikap intelijensia dan juga madani dalam menggunakan aplikasi yang ada pada masa kini dan juga peka terhadap teknik-teknik baharu yang digunakan oleh penjenayah cyber. Seterusnya, isu jenayah cyber ini merupakan polemik antarabangsa kerana ia melibatkan banyak negara. Oleh itu, mustahak bagi pihak kerajaan untuk mengukuhkan hubungan multilateral dengan negara-negara lain bagi menjamin keselamatan cyber negara kita dan juga memastikan ia setanding dengan negara-negara lain. Konklusinya, pelbagai langkah boleh diambil oleh setiap pihak bagi mengatasi masalah ini. Tindakan terbaik adalah setiap individu memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Semoga masyarakat kita akan terus terhindar daripada salah laku cyber dan bebas daripada jenayah cyber, sekaligus mengekalkan keamanan dan menjamin keselamatan negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya perkenalkan diri saya Nisha Shakila binti Muhammad Subri, nombor pelajar 2020-489538. Pada hari ini, saya ingin berkongsi pandangan saya sedikit sebanyak mengenai langkah ataupun inisiatif yang boleh diambil beberapa pihak untuk menangani cabaran yang berlaku melibatkan platform media sosial dan teknologi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijalankan. Seperti yang kita semua sedia maklum, apabila meletusnya pandemik COVID-19 di Malaysia pada awal Februari tahun 2020 bukan sahaja merubah gaya hidup masyarakat namun membawa perubahan ketara kepada corak kehidupan yang mengoptimumkan penggunaan teknologi. Pandemik COVID-19 membawa amalan baharu secara dalam tarian dalam kehidupan dan aktiviti masyarakat apabila Malaysia merekodkan 28 pengguna media sosial atau 86% daripada penduduk negara ini. Jadi di sini kita boleh lihat betapa besarnya kesan yang kita dapat daripada media sosial dan teknologi jika kita tidak mengambil sebarang tindakan dengan kadar yang segera. Tindakan yang boleh diambil ialah dengan pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Pihak ibu bapa boleh mengambil tindakan dengan memantau aktiviti penggunaan teknologi dan media sosial anak-anak mereka di rumah. Seperti yang kita sudah sedia maklum, anak-anak pada era zaman sekarang sangat terdedah akan penggunaan teknologi canggih seperti telefon pintar, komputer riba dan sebagainya. Maka, ibu bapa perlu lebih mengambil berat mengenai had penggunaan teknologi untuk anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa boleh tetapkan masa ataupun tempoh penggunaan dalam masa sehari untuk anak-anak mereka menggunakan telefon pintar atau mana-mana platform media sosial dan teknologi. Jadi dengan melakukan had penggunaan seperti ini, anak-anak tidak akan leka ataupun alpa dengan aplikasi-aplikasi yang melalaikan mereka. Hal ini dikatakan penting kerana anak-anak ini diibaratkan kain putih yang perlu dicorakkan sebaiknya oleh ibu bapa agar menjadi insan yang berguna. Mereka juga mudah terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang dilihat di dalam media sosial seperti keganasan ataupun unsur-unsur yang boleh memberi impak negatif terhadap pemikiran mereka. Jadi, dengan adanya pengawasan ibu bapa seperti ini, mereka tidak mudah terpengaruh dan terdedah dengan unsur-unsur negatif tersebut semenjak daripada kecil. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, kita dapat lihat peranan ibu bapa sangatlah penting terutama pada masa pandemik seperti sekarang kerana anak-anak banyak meluangkan masa dengan ibu bapa mereka di rumah berbanding dengan orang lain. Tindakan seterusnya yang boleh diambil adalah dengan sentiasa berwaspada akan perkongsian maklumat peribadi. Pengaruh media sosial kepada masyarakat dalam dunia moden hari ini tidak dapat dinafikan. Malah, dilihat antara medium komunikasi penting dalam kehidupan seharian. Penggunaan seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya kepada masyarakat semakin meluas dan fungsinya yang pelbagai turut memberi kelebihan untuk sesiapa sahaja menyebarkan maklumat atau berkongsi tentang kehidupan seharian. Jadi orang ramai khususnya pengguna media sosial sering diingatkan supaya tidak berkongsi sebarang maklumat ataupun dokumen peribadi seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun perbankan ataupun sijil lahir. Hal ini adalah kerana maklumat tersebut boleh dimanipulasi bagi tujuan jenayah.
Menurut Polis Diraja Malaysia PDRM, perkongsian maklumat dalam kehidupan harian yang terlampau spesifik juga menjadikan diri anda target ataupun sasaran yang mudah untuk menjadi mangsa penipuan cyber. Masyarakat juga harus diingatkan salah satu modus operandi skamer melalui panggilan telefon adalah pemanggil akan memperkenalkan diri sebagai pegawai bank ataupun mana-mana pegawai kerajaan dan meminta mangsa membuat pengesahan berhubung satu transaksi kad kredit miliknya atau mangsa mempunyai tunggakan bayaran pinjaman atau kad kredit. Oleh sebab itu, panggilan tersebut nampak meyakinkan kita kerana kita pernah berbelanja di kawasan ataupun di kedai tersebut. Mereka akan memanipulasikan dan meyakinkan mangsa dengan maklumat peribadi yang diterima supaya mangsa tersebut percaya dan melakukan transaksi tersebut. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Nama saya Nurul Eza binti Muhammad Anwar. Seterusnya isi aktiviti keagamaan. Semenjak pandemik ini melanda negara kita, beberapa fasa pelaksanaan PKP telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Fasa pertama dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada peringkat ini, semua faktor dalam negara diarahkan tutup dan tidak dibenarkan beroperasi kecuali sektor pemakanan, perubatan dan keperluan asas. Manakala fasa kedua adalah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Pada peringkat ini, sebahagian besar sektor ekonomi dan sosial mula dibenarkan beroperasi secara berperingkat. Namun, aktiviti berbentuk berkumpulan dan perhimpunan masih lagi tak dibenarkan, termasuk aktiviti keagamaan. Seterusnya, pada fasa ketiga pula, pihak kerajaan memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi menggantikan PKPB. Pada peringkat ini, kerajaan telah membenarkan semua sektor kembali beroperasi dengan penekanan SOP yang ketat. Antara sektor yang dibenarkan ialah sektor sosial, di mana segala aktiviti kemasyarakatan telah dibenarkan penganjurannya, namun dalam skala SOP yang ditetapkan, termasuk aktiviti keagamaan. Antara cabaran aktiviti keagamaan sepanjang PKP adalah 1. Penangguhan pelaksanaan solat fardu secara berjemaah di masjid. 2. Penangguhan pelaksanaan solat Jumaat di masjid. 3. Pemakaian pelitup separuh muka ketika solat berjemaah. Dan 4. Penjarakan saf sekurang-kurangnya 1 meter ketika solat berjemaah di masjid. Antara langkah-langkah untuk mengatasi cabaran aktiviti keagamaan sepanjang PKP adalah 1. Mematuhi SOP. SOP berkaitan ibadah sememangnya agak merumitkan masyarakat Islam. Namun, SOP yang ditetapkan adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan yang lebih utama, iaitu nyawa. Ketetapan SOP ini juga secara tidak langsung membuktikan sikap keterbukaan institusi agama di Malaysia dalam menerima pandangan-pandangan mazhab muktabar yang lain demi kemaslahatan masyarakat Islam di Malaysia. Konsep muruna atau keanjalan dalam pensyariatan Islam juga dapat dibuktikan dengan jelas apabila tata cara pelaksanaan ibadah boleh berubah mengikut keadaan dan kondisi semasa. Ia sekaligus menutup mulut pihak yang mendakwa agama Islam sebagai agama yang jumud, tidak sesuai dengan zaman dan tidak praktikal. Ini kerana meskipun dalam keadaan pandemik melanda seluruh dunia, umat Islam masih tetap boleh melaksanakan rutin ibadah walaupun berbeza tata cara pelaksanaannya. Bukan hanya ibadah berkaitan dengan solat, bahkan perkara-perkara lain juga turut menerima tempias. Prinsip-prinsip keajalan seperti zakat, ibadah haji atau umrah dan lain-lain. Langkah seterusnya adalah melaksanakan ibadah di rumah bersama keluarga. Rumah secara tidak langsung telah menggalas seketika tugas masjid dan surau sepanjang fasa lockdown ini. Ibu bapa berperanan mewujudkan suasana ibadah di rumah. Amalan solat fardu berjemaah sesama anggota keluarga perlu dilaksanakan dengan lebih kerap kerana ia berupaya mendekatkan hati antara satu sama lain selain menyumbang kepada kesihatan mental individu.
Lebih-lebih lagi ketika sedang dilanda musibah ini, ibu bapa wajar mengajak anak-anak mereka untuk menunaikan solat sunat hajat bagi memohon perlindungan dan keselamatan daripada Allah. Ketua keluarga mula belajar untuk memikul tanggungjawab sebagai imam atau ketua dalam melaksanakan ibadah seperti sembahyang solat sunat tarawih dan Aidilfitri. Sebagai umat Islam, amalan solat fardu berjemaah sesama anggota keluarga perlu dilaksanakan. Sebelum ini hanya imam di surau dan masjid sahaja memikul tugas sebagai imam. Hal ini sebenarnya telah membuka peluang kepada para suami untuk memimpin sembahyang sunat tarawih dan Aidilfitri di rumah masing-masing. Di samping itu, majlis zikir dan bacaan Al-Quran di dalam rumah juga tidak seharusnya dilupakan. Antaranya merupakan meneruskan tradisi membaca surah Yasin dan tahlil setiap malam Jumaat. Selain dapat menyerikan rumah dengan amal ibadah, ia juga dapat melatih anak-anak untuk terbiasa dengan membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Tambahan pula, dalam era revolusi industri ini, aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Cisco, Webex dan lain-lain membolehkan kita meneruskan amalan ini secara maya. Secara tuntasnya, rumah telah menjadi tempat ibadah utama sepanjang fasa lockdown. Sebagai umat Islam, kita perlulah menghidupkan rumah kita dengan amal ibadah sebagaimana mengimarahkan masjid dan surau. Ia sekaligus membantu menstabilkan kembali emosi, memberikan ketenangan jiwa serta menguatkan aspek spiritual mereka, terutamanya dalam mendepani tuntutan hidup yang sangat mencabar ketika ini.